Selamat sejahtera kepada Puan Nur Hayati. Dalam video ini, kami akan membentang e-folio kami terhadap sebuah filem yang berjudul Khurafat. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan saya dan ahli kumpulan saya. Saya Nancy Xavier, nombor matrik saya 23 DBT 18F 2028 dan ahli lain ialah Yunisa Supriya, Nur Asfarina dan Farah Nur Daimia. Mari kita lihat pengenalan terhadap khurafat. Khurafat adalah salah satu bentuk penyelewengan dalam akidah Islam. Amalan khurafat mengalih pergantungan manusia daripada Khalik iaitu Allah kepada makhluk yang dicipta oleh Allah. Khurafat ialah suatu kepercayaan dan perbuatan karut yang dianggap mempunyai hubungan dengan agama Islam, sedangkan pada hakikatnya ia sebenarnya dilarang oleh agama Islam kerana bertentangan dengan konsep tauhid dan syarat dalam Islam. Filem ini yang berjudul Khurafat berunsurkan syirik dan khurafat. Unsur-unsur tersebut akan dibentangkan oleh rakan saya, Yuvanisha. Selamat sejahtera, saya Yuvanisha Supriya, nombor matriks 2009. Sekarang saya ingin menyambungkan pembentangan kami. Unsur-unsur negatif yang terdapat dalam filem Khurafat. Dalam filem Khurafat, unsur khurafat yang jelas dapat dilihat adalah ketika mana watak Johan yang perlu menghantar jenazah Anna. Anna adalah bekas kekasihnya yang mati kerana membunuh diri di kampung. Dalam perjalanan penghantaran jenazah tersebut, tiba-tiba radio yang sedang mengalunkan ayat-ayat suci Al-Quran terhenti. Justru itu, pemandu van tersebut menoleh ke belakang dan mendapati jenazah Anna berada di sebelahnya dan mengakibatkan kemalangan. Setelah kematian tersebut, Johan dikejar oleh Anna bagi tuntut janji Johan untuk bersamanya. Unsur-unsur khurafat dalam filem ini mampu memohonkan pemikiran penonton bahawa setiap jenazah atau mayat individu yang telah meninggal dunia boleh menghidupkan semula. Hal ini secara tidak langsung mengakibatkan masyarakat takut mendekati jenazah dan meyakini bahawa setiap jenazah yang meninggal akibat sihir akan menjadi pocong bagi menuntut belah. Selain itu, juga wujudnya peristiwa di mana Bomo yang dijumpai oleh Johan untuk meminta pertolongannya bagi mendapatkan Anna memberi peringkaan kepada Johan supaya tidak sesekali Johan mengabaikan Anna, kerana seandainya Johan mengabaikannya, hidup Johan akan tidak tenteram. Hal ini kerana benda tersebut akan kekal dengan Johan sehingga mati. Melalui peringatan ini, jelaslah bahawa Johan telah membuat perjanjian dengan syaitan. Perkara seperti ini adalah syirik dan jelaslah dilarang oleh Allah, iaitu dengan menyangkutkan Allah dengan sesuatu. Kesimpulan filem ini menunjukkan unsur-unsur yang bertentangan dengan akidah Islam. Isu ini amat penting dan sangat perlu ambil peduli kerana ianya berkait dengan akidah seseorang Muslim dan mempunyai peluang yang besar untuk mempengaruhi minda penonton. Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu, dan akan mengampunkan yang lain daripada kesalahan syirik itu kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Iblis berkata, oleh kerana engkau, wahai Tuhan, telah menyebabkan daku tersesat, maka demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat untuk menghalangi mereka dari menjalani jalanmu yang lurus. Kemudian aku datangi mereka dari hadapan mereka serta dari belakang mereka, dan dari kanan mereka serta dari kiri mereka, dan engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim.
keluarlah engkau dari surga sebagai makhluk yang terhina dan terusir. Sesungguhnya sesiapa di antara mereka yang menurutmu, aku akan tetap memenuhi neraka jahanam dengan golongan kamu yang derhaka semuanya. Macam mana dengan mak kamu, Johan? Sihat ke dia? Alhamdulillah, Tok Imam. Mak saya sihat. Saya balik ni pun sebab nak melawat mak lah. Yelah, sebab dah dekat 2 minggu saya tak jenguk mak. Baguslah tu, Johan. Selalu-selalulah balik ke kampung ni jenguk mak kamu. Jaga mak kamu tu baik-baik. Kamu seorang saja anak lelaki dia. Takkan kamu nak harapkan pada adik perempuan kamu tu? Pak Imam, Pak Imam! Tolong Pak Imam! Pak Aziz! Kenapa dengan kamu ni, Din? Cuba cakap elok-elok. Kenapa dengan Pak Aziz? Pak Aziz, Pak Imam! Pak Aziz dah macam orang kena rasuah hantu! Cepat Pak Imam! Masya Allah. Lekas. Astaghfirullahaladzim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa sami'un alim. Jangan ganggu aku dan tuan aku. Dia hak aku. Tiada sesiapa yang berhak dan berkuasa ke atas makhluk melainkan Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah kau dari tubuh manusia ini. Tinggalkan dia. Aku sudah lama bersatu dengan jasad ini. Dia yang ambil aku. Dan aku tidak akan keluar selagi dia tidak menunaikan janjinya. Janji apa, wahai Ibn Syaitan Laknatullah? Waris! Aku akan kekal bersama dia buat selama-lamanya. Hingga aku diturunkan kepada pewaris yang lain. Aku akan tuntut janji itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. La narjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Allah. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati huwa rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu khaliqul bari'ul musawwirul lahu asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwa azizul hakim. Allah fakhruj minha fa innaka rajim. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Kerja-kerja kurafat. Johan, kamu baliklah dulu. Esok kamu dah nak balik ke Kuala Lumpur. Biar jenazah Pak Aziz kami yang uruskan. Imam, kenapa arwah Pak Aziz sampai macam tu sekali? Inilah akibatnya mengamalkan ilmu-ilmu hitam. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batilu innal batila kana zahuqa. Dan apabila datang yang hak, maka akan lenyaplah yang batil. Khurafat ini mengisahkan perjanjian terlarang dan salah satu bentuk penyelewengan dalam akidah Islam di antara manusia dan syaitan. Sesuatu yang amat ditegah dalam agama suci kita, tetapi manusia tanpa mengira akibat membelakangkan Allah, disokong dengan nafsu dendam serakah, akhirnya hanyut dengan bisikan syaitan. Kisah bermula dengan Johan, seorang pemuda yang berkerjaya sebagai pembantu hospital. Sudah berkahwin dan mempunyai seorang isteri yang bernama Aisyah. Pasangan ini di awalnya perkahwinan hidup aman dan bahagia, namun tanpa disangka trauma melanda di pertengahan jalan.
Mereka sering diganggu oleh lembaga aneh. Bermacam-macam usaha telah dilakukan namun gangguan ini tetap berterusan. Ini amat menakutkan mereka, lebih-lebih lagi Johan. Kehadiran seorang perempuan tua misteri yang ditambah dengan munculnya bekas teman wanita Johan yang bernama Anna yang bersikap pelik dan menakutkan menambahkan lagi episod trauma pasangan ini. Anna sentiasa mengganggu Johan walaupun ketika Johan bersama Aisyah. Ini menyebabkan Johan bertambah rusing. Tidak lama selepas itu, Anna ditemui mati dibunuh diri. Kematian Anna adalah kemuncaknya perkara-perkara aneh yang berlaku dalam hidup Johan. Bayangan Anna mula mengganggu Johan maupun Aisyah. Hidup Johan semakin tertekan. Setelah diasap pelbagai kejadian aneh, akhirnya barulah terungkap segala misteri. Johan akhirnya akur dengan kesilapan silamnya. Perbuatan khurafat yang diamalkan kini menuntut haknya dan Johan terpaksa membayarnya dengan harga yang amat tinggi. Kesimpulan, kepercayaan khurafat boleh membawa kepada kesan-kesan negatif kepada seseorang manusia. Khurafat boleh menjadikan seseorang itu berlaku syirik kepada Allah SWT kerana mempercayai sesuatu atau ada kuasa yang lain daripada Allah Ta'ala yang memberi pertolongan kepada mereka. Ini menyebabkan seseorang itu terbunuh yang diamalkan serta menyekat kebebasan berfikir yang mengakibatkan seseorang itu lemah dan mundur dalam segala hal. Bahkan mereka sanggup menghabiskan wang, tenaga dan membuang masa mereka dengan sia-sia. Akhirnya perkara tersebut menyebabkan berlakunya huru-hara dan perpecahan dalam masyarakat kita. Untuk mementeras dan menghalang dari berlakunya kepercayaan khurafat di kalangan masyarakat hari ini, usaha dakwah dan penerangan kepada semua peringkat umat perlu dilaksanakan dengan lebih luas lagi. Pihak yang bertanggungjawab hendaklah mengambil tindakan tegas terhadap golongan yang memenentang para khurafat, iaitu mereka mengenakan hukuman yang berat serta menghapuskan tempat-tempat yang menjadi tempat pemujaan mereka seperti bina-binaan di atas kubur yang dianggap sebagai keramat. Firman Allah berkata, dan sesungguhnya ada beberapa orang yang di antara mereka meminta perlindungan dan beberapa orang di antara jin, maka jin-jin itu menambah dosa dan kesalahan bagi mereka.